Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Assalamualaikum sahabat-sahabat Saiful. Doktor ah. Okey, hari ni kita nak tengok apa nama progress dia. Okey, progress isim fi'il semua harapnya sekarang by this time dah kenal kita dah kenal dah. Itu bila kita kenal isim, kita boleh identify isim apa nama harf jumlah ismiyah. Haza kita tahu dia isim isyarah. Okay. And then domir tu buat in background hafal domir munfasil, sebab dia ada dua jenis domir munfasil, domir muntasil, nanti kita handle in a few lesson. Okay. So jumlah ismiyah mesti ada mubtada khabar. Okay, contoh dia banyak. Anytime kita jumpa jumlah ismiyah, so jumlah ismiyah ni, bila kita jumpa jumlah ismiyah, dia ada mubtada, dia ada khabar. Okay. Sekurang-kurangnya ada dua isim lah. Isim yang pertama tu mubtada, isim kedua ni khabar kepada mubtada. Kalau kita kata huwa, huwa tu isim sebab dia dhamir. Lepas tu dan makrifah. Lepas tu apa hal dengan dia lah, what about the news about huwa, jadi huwa. Jadi information yang kita dapat selepas mubtada tu adalah khabar. Lepas tu kalau ada dua pattern isim dengan isim juga, okay, dia boleh jadi idhafah. Idhafah ni dia mudhaf ilaih. Yang ni pun kita kena kenal ya. Automatik kena kenal. Idhafah isim jumlah ismiyah dengan idhafah. Ini pun isim dengan isim juga. Dua isim dalam bentuk isim yang tak ada alif lam. Yang lagi satu tu biasanya makrifah lah, ada alif lam. Kalau nama proper noun, nama khas, nama orang, dia ada tanwin. Dan yang second isim ni, dia mesti baris bawah. Ada pattern dia, isim yang tak ada alif lam, yang tak ada tanwin. Lepas tu second dia, dia mesti majrur, baris bawah. Jadi dia idhafah, mudhaf ilaih. Lepas tu kita ada jumlah ismiyah, yang muannas. Kita dah go through minggu lepas ni, Hadi, Fatimah, Hia. Ini untuk muannas. Bila isim mubtada dia muannas, dia punya khabar pun dalam bentuk muannas. Itu dia punya grammatical rule. Okay. So ni mubtada khabar. Okay, sekarang ni kita nak masuk badal. Okay, dia punya grammatical rule macam mana? Jumlah ismiyah dia akan ada mubtada. Mubtada dia mesti marfu'. Ni mesti marfu'. Kan? Lepas tu datang pula selepas mubtada tu pun isim marfu' juga. Okay, so isim marfu' dah jadi berulang-ulang dua. Okay, tapi dia actually benda yang sama lah. Itu yang dipanggil badal. Haza ni mubtada. Okay, yang isim marfu' yang kedua yang datang selepas ni, especially datang lepas haza, lepas tu dia ada alif lam.
Jadi hadza rajul tajirun. Ini khabar dia. Okey, so pelajaran hari ni kita nak identify isim jumlah ismiyah yang ada badal. Okey, faham Jadi kita pergi ke Al-Lughatul Arabiyah. Lesson berapa dah hari tu? 8. Lesson ke-8 Ini dah go through. Okay, kita dah drop benda ni. Moga-moga highlight dah habis. Kapan Ini 7. Okay, ada susabi', sami. Okay, ada susaminu. Adarsu saminu. Adarsu saminu. Darsu pelajaran. Saminu ke-9. Daripada nombor 9 sini 8 sini. Bukan 9. Samin ni 8 Samin ke-8. Okey, boleh baca? Boleh baca? Azar rajulu tajih. Okey. So yang ini jumlah ismiyah. Wazalika rajulu tabibu. Ada 2 jumlah ismiyah disambung, di-connect dengan wa ataf ni dia connect isim dengan isim. So ada 2 statement dekat sini. Okey. So haza mubtada. Ar-rajulu ni also refer to the same thing. So haza ni mubtada. Kalau kita kata haza tajirun, boleh juga. Kalau kita kata ar-rajulu, the man is a merchant, tajirun, pun boleh juga. Jadi function yang kedua ni dia add more information tapi refer kepada benda yang sama. Jadi dalam istilah grammar Arab dia panggil badal. Badal. Okey, sama juga dengan ni. Wazalika rajul, that is rajulun tabibun, lelaki itu seorang pendokter. Tabib. Okey. So kita identify ni makrifah. Yang ni pun isim makrifah dia. Yang isim makrifah yang kedua ni dan dia pun marfu'. Isim makrifah yang kedua dia pun juga marfu'. Dia boleh jadi mubtada' juga kalau tak ada yang pertama ni. Itu yang dipanggil English translate sebagai substitute. English translate dia sebagai substitute. Dapat? Dia English translate dia kalau kita tengok dalam Arid Madinah ni, dia bila masuk bab badal, keterangan dia this house is new. This house ada 2 isim dekat sini. Haza al-baitu. Okey. Haza yang pertama ni memang mubtada' lah, sebab mubtada' ni maknanya pun memulakan. Jadi isim yang memulakan ayat tu is a subject. Kan? Dia mubtada' lah. Okey. And then the second isim pun boleh jadi subjek kalau kita buang pun refer to the subject juga. Dia boleh substitute as a subject. Itu dia punya pemahaman. Jadi dia panggil badal. Badal. So lepas tu baru dah habis part mubtada, badal. Lepas tu ada isim nakirah. Isim nakirah ni jadi khabar. Okay. Dia define as isim makrifah. Dia mesti makrifah. Untuk jadi mubtada' dia mesti makrifah. Untuk jadi badal pun dia mesti ikut
apa nama pattern badal yang dia substitutekan tu. Jadi dia mesti marfu'. Dia mesti marfu' ataupun isim ma'rifah. Ni following a demonstrative pronoun. Okay. Yang ini memang confirm dia badal lah. Haza baitu. Translation dia this house. Kalau ikut translation word to word, this, lepas tu the house. Tak boleh cakap macam tu, this the house, broken lah kan. Jadi this house. Okay, this house. Lepas tu ada is lepas tu. Lepas is tu is a khabar. Dia punya news, dia punya information about the subject. So subject substitute for the subject, and then we got the information about the subject, that is khabar. Okay, ini yang pengenalan sebab dia kata dia ada types. The types ni dia ada lain lagi lah, bukan setakat pattern yang follow isim isyarah saja. Okay, dia ada benda-benda macam-macam lain lagi. Tapi dia punya syarat dia mesti marfu' dengan ma'rifah. Okay, so marfu' dan ma'rifah. Marfu' dengan baris dhammah dan ma'rifah. So kita ada haza rajulu tajirun. Okay, isim jumlah ismiyah. Lepas tu ada lagi satu jumlah ismiyah yang kita tengok dia punya lepas mubtada ada lagi satu isim yang ma'rifah dan majrur. Baris dhammah, ma'rifah, majrur selepas isim isyarah. So yang ni dia confirm lah dia badal. Ini mula-mula kita kena recognize benda ni juga. Okay, lepas tu yang ni pun nak ulang remind kita balik haza. Haza ismu isyarah lil qarib. Lepas tu zalika ismu isyarah lil ba'id, untuk benda jauh. Okay, yang bawah. Yang bawah ini ismu tajiri. Nampak? Ismu tajiri. Mahmudun. Wasmu tabibi Sa'idun. Okay. Ini jumlah ismiyah yang start dia dengan mudhaf. Ini ismu tajiri. Ismu tajiri. So kita kena recognize ni sebagai idhafah, mudhaf ilaih. Mudhaf dia tak ada alif lam. Dia tak ada tanwin. Dia tak ada alif lam, tapi dia jadi mubtada. Dia start the sentence. And then dia subject. So ismu, nama siapa? Nama tajir. Nama merchant ni, nama peniaga ni. Okay. Mahmud. Jadi subjek dia nama. Mubtada dia isim. Isim ni adalah apa dia? Isim ni dia mubtada. Okay. Wa huwa mudhaf. Dia pun mudhaf, mudhaf kepada tajiri. At-tajiri. Jadi ismu tajiri, okay, mudhaf ilaih sebagai subject of the sentence. Is Mahmud khabar. Okay. Lepas tu bisa jumlah yang kedua, jumlah ismiyah yang kedua, ismu tabibi. Ismu tabibi, alif lam syamsiah kat sini. Ismu tabibi Sa'idun. Jadi wa ni wa ataf. Kita dah biasa dengan wa ataf lah, sebab dia menyambungkan dua isim, jumlah ismiyah. Okay, next sentence, baris ketiga. Hazal baitu litajiri wa zalikal baitu litabiri. Tabibi. Okay, boleh faham ini balik kepada badal. Sebab lepas haza ismu isyarah, dia ada isim ma'rifah yang marfu'.
Al-baitu. Jadi al-baitu ni badal. Jadi translation dia rumah ini. Litajiri maknanya milik tajir tadi, milik merchant. Hadzal baitu, rumah ini. Jadi hadza mubtada, al-baitu badal, litajiri khabar. Khabar dengan apa ni, jar wa majrur. Li ni huruf jar, jadi at-tajir jadi majrur sebab ada li. At-tajiru jadi litajiri. Dapat okey. Lepas tu sama. Dia ada harf jar. Dia ada harf jar. Sebab li ni harf jar. Li ni sekarang dalam konteks ni, li ni makna dia milik. Belongs to. Jadi rumah ini belongs to tajir, the merchant. This house belongs to the merchant. Tajir ni merchant ataupun businessman ataupun trader. Okay. Wazalikal baitu litabibi, dan rumah itu, and that house belongs to the doctor. Ni pun ini faham ni kan? Dia asalnya at-tabibi. Bila datang lam yang harfu jar ni, dia lam saja, satu huruf saja. Bila dia masuk kan, alif tu hilang. Dia ambil tempat alif tu. Jadi lit tabibi. Okey. Sama juga dengan perkataan kita biasa, alhamdulillah. Lam alif lam. Alif tu lam. So bila lam datang, lam harfu jar datang, dia akan replace alif. Alif tu tak ditulis dan tak disebut, tak ditulis, dihilang. Jadi ganti tempat alif tu digantikan dengan lam. Dapat macam alhamdulillah. Okey, lafazul jalalah kan ada alif lam. Alif lam lam ha. Jadi alif lam tu yang tu lam tu dia replace alif lam terus. Jadi lillahi, milik Allah. Lillahi, belongs to Allah. Okay, nanti ada keterangan dalam apa key, Madinah key ni, dia ada keterangan pasal bila masuk dalam bab ni, bab 10 dah. Pelajaran ke-8 pelajaran ke-8 lesson 8. Okey, dia bagi tahu macam mana bila lam masuk. Apa nama, maksudnya dah habis dah kot. Bila lam masuk, alif lam tu dia alif tu dia replace alif lam tu. Okay, so litabibi, tabibi, the doctor. Litabibi belongs to the doctor. Okay, faham Dia bila kita baca at this time lah, kita tahu dia isim, kita tahu dia mubtada, kita tahu dia khabar, kita tahu nak terjemah, mari kita faham, dan itu dia punya, kita punya target lah. Okey, sekarang ni masuk balik kepada idhafah, mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Baik. Baitu tajiri amama. Amama masjidi wa baitu tabibi khalfal majlisi. Madrasah. Madrasah. Okay, kita biasa dengan bila sebut madrasah, kita gunakan ra tu sebagai ra nipis, ra madrasah.
Kalau belajar tajwid, ra tu kena tebal jadi madrasah. Madrasah. Jadi madrasati. Khalfa madrasati. Ini dalam apa ni, dalam keybook dia bagi keterangan. Khalfa maksudnya belakang, behind. Amama in front of. Jadi dia bagi contoh ayat dekat sini, al-baitu khalfal masjidi. Jadi al-baitu ni is a subject. Jadi khalfa dia panggil raful makan. Dia jadi macam dia jadi dia punya rule dia macam mudhaf ilaih. Dia punya rule dia macam mudhaf. Bila dia datang, dia panggil zarful zaman ni, okey. Adverb of place. Dia ada dua, place and time. Okey, dalam apa konsep apa space space and time. Space and time. So yang ni khalfa maknanya space lah. Okey, nanti kita akan jumpa zarful zaman, apa nama, zarf of ni adverb of time. Okay, sini dalam Arif Madinah dia bagi tahu zarful makan maknanya place, tempat. Al makan kalau kita makan tu kenyang lah lepas tu kan. Ni zarful makan. Macam doa kita macam untuk Palestin, lepas tu kita sambung dengan fi kulli makan. Pada semua tempat lah. Fi kulli makan maknanya segala tempat, semua tempat lah. Fi kulli makan. Makan ni place. All over the place. Okay, all the place. Kulli makan. Makan ni maksudnya place. Lepas tu dia ada time. So dalam konsep place and time ni, dia punya adverb dia dalam bahasa Arab dia panggil zarful makan, satu untuk place, zarful zaman. Okay, so zaman ni translation dia dalam English time lah, masa. Zarful zaman. Okay, dia punya sifat dia balik atas. Over. Kalau duduk atas kepala kita panggil ala. On. Upon you. Alaikum. Ke atas kamu. Okay. Kalau dia above it dia panggil over the head kan. Macam contohnya jadi over fauqa. Okey, bawah tahta lah, bawah meja. Tahta. Bawah meja. Kalau belakang khalfa, kalau depan amama. Boleh ingatlah sebab imam biasanya duduk kat depan ni, dia amama, in front of. Okey, sebab tu dia ada sini dia ada tambahan lagi huna maknanya sini, here. Ni tempat lah kan, maksudnya zarful makan lah, makan tempat. Huna, here. Huna, there. Hunaka there. Baina, in between. Lepas tu yang kurba maknanya dekat. Kurba, dekat dengan kita, kurba. Kalau qarib makna dekat dalam apa nama, dalam bentuk adjektif. Qarib dalam bentuk adjektif. Ini dalam zarful makan, adverb of place. Kalau yang kita ini zarful zaman, contoh dia kalau malam lailatun. Tapi untuk zarful zaman dia tukarkan baris sikit ni, dipanggil lailan, dia baris atas. So kebanyakan adverb of time and adverb of place ni dia baris atas. Dia baris atas. Kalau sini kecuali yesterday semalam amsi yang ni yang baris bawah. Okay, yang kalau today al-yauma. Kalau hari as a isim dia al-yaum, yaumun, al-yaumu. Tapi kalau dia as a adverb dia al-yauma. Okay, nanti kita boleh faham lah ni. Dalam adverb
Zorful makan, zorful zaman. Boleh kata semua. Boleh kata semua sebab ada pengecualian. Macam yesterday ni amsi, baris atas. Dan dia acts as macam mudhaf ilaih. Noun that follow it is mudhaf ilaih. Dia acts as mudhaf. Jadi noun yang follow dia akan berbaris bawah. Okay, nampak? So balik pada ni. Jadi baitul tajiri, rumah tajir, ni mudhaf ilaih. Amama masjidi. Tak boleh amama masjidu, tak boleh. Amama masjidu, tak boleh. Jadi dia amama masjidi. Dia act macam mudhaf. So isim yang selepas dia al-masjidi ni datang sebagai mudhaf ilaih, baris bawah. Okay, so wa baitu tabibi mudhaf ilaih. Okay, khalfa maknanya di belakang. Al-madrasah. Jadi rumah doktor di belakang madrasah, di belakang sekolah. Boleh faham? Baris keempat. Okay. Baris kelima, cuba test pemahaman. Ini semua ada baris untuk kita baca. Lepas ni latihan tak ada baris. Cuba baca. Hilang lah. Liman hadhihi as-sayyaratu wa liman tilka, betul. Okey, sebab ini dah jadi muannas sebab tu dia pakai hadhihi. Liman maksudnya milik. Liman maksudnya milik siapa? Siapa punya? Siapa punya ini kereta? Nampak? Siapa punya ini kereta? Dan siapa punya itu? Itu dia tak sebut lagi kereta lah. Dapat? Translate dia. Cuba. Okay, faham Liman. Whose car is this? Kalau nak translate dalam English lah. Properly grammar dia. Whose car is this? And whose is that? Tak macam tak betul kan? And who's that? Maksudnya kereta jugalah. So kereta tu dia tak payah ulang lah. Jadi kalau Melayu ni senang sikit kalau yang macam ni. Siapa punya kereta ini? Siapa punya ini kereta? Kita balik sikit Okay. Kalau translate properly jadi milik siapakah kereta ini? Milik siapakah kereta ini dan milik siapakah itu? Dapat So liman. Liman haza, liman hazihi. Kalau benda tu muannas, liman hazihi. Siapa punya itu? Siapa punya ini? Siapa punya ini? Kalau benda tu kereta, ada ta mabutah, dia muannas, pakai hazihi. Jadi kalau hazihi sayaratu this car, kita tak translate sebagai this is the car. Tak. Dia this car. Hazihi sayaratu this car. Okay. Sekarang ni. Hazihi sayaratu bil tabibi wa tilkal bil tajiri. Okay, balik kepada badal yang kita kenal kejap tadi. So mubtada ini marfu. Ini dia ada alif lam, makna dia makrifah. Jadi lagi sekali dia badal. So kalau kita kata hazihi lit-tabibi, ini milik doktor. Kalau kita dah tahu benda tu kereta, kita kata hazihi lit-tabibi. Ayat yang lengkap lah. Kalau kita kata as-sayaratu lit-tabibi, the car belongs to the car belongs to the doctor, pun betul, pun lengkap ayat dia. Jadi yang
isim yang kedua, isim ma'rifah yang kedua ni dia datang sebagai badal. Datang sebagai substitute. Kalau English kata substitute lah. Kalau kita panggil badal, jadi sekarang ni kita faham badal. Macam mana dia? Dia ma'rifah juga. Okey, dapat faham ni? Watilka litajri. So, watilka dan itu milik. Dia tak payah letak asayaratu jadi redundant lah. Kan? Sebab dia subjek dia pasal kereta. Subject of the sentence is this car. This car, yeah. This car. Not this the car, this car. And that. This and that. Apa? Okay. Next ayat. Hazihi sayaratu minal Jabani. Tilka minal Amerikai. Okay. So kita review balik Hafjar. Isim yang datang selepas dia mesti majrur. Hafjar. Isim yang datang dia mesti majrur. Tapi sebab ini perkataan asing. Perkataan asing dia ending dengan alif. Jadi dia tak bertukar baris dia. Min Amerika juga, bukan min Ameriki. Sebab Ameriki maknanya dia dah lain. Maknanya orang Amerika lah. Amerikiyun. Jadi min Amerika. Dia tetap tak berubah dia punya baris. Nanti dalam Madinah, dalam keybook dia akan explain. Amerika sebagai Amerika, walaupun dia dalam mudhaf ilaih, dia tetap remain unchanged. Dia punya baris yang belakang ni, dia tak, sebab dia punya starting pun dia tak ada tanwin. Bila dia tak ada tanwin, jadi dia tak akan follow. Bila dia sepatutnya baris bawah, dia kekal dalam baris dengan alif dia lah. Dia kekal dengan alif dia. Macam nama Aisyah, Musa, dalam Arif Madinah ni dia explain lagi. Arif Madinah ni ada explanation pasal situation perkataan yang bukan bahasa Arab. Okay. Nanti kita jumpa. Okay. Nanti dalam tamarin, dalam latihan ni kita jumpa lagi. Okay, sekarang dia tak bagi baris lagi. Jawab soalan-soalan berikut. Ajib. Maknanya ni yang amar, arahan. Ajib, jawab. Al-as'ilati, dia kena baris bawah sebab ada an. Lepas tu yang ni dia punya adjektif dia pun kena sama, alif lam. Al-as'ilati al-atiyati. Dia jawab soalan-soalan berikut. The following question. Okay, nombor 1. Man haza rijalu wa man zalika rijalu. Rojul. Ar-rojul. Wa man zalika rojul. Okay, yang ni dia refer pada apa ni lah. Dia refer kepada perbualan karangan ke atas ni, esei yang ke atas ni. Dia refer pada tadi lah. So dia kata siapakah lelaki ini dan siapakah lelaki itu. So jawapan dia balik pada tadi lah. Lelaki ini tajirun, merchant. Lelaki itu tabibin, doktor. Okey, soalan nombor 2. Dia tanya, Ma ismut tajiru. Ma ismut tajiri. Mudhaf ilaih. Ismut tajiri. Mudhaf ilaih ni
Lepas tu bila ada alif, Tajiri Muhammad. Kalau ada alif hamzatul wasal ni, alif yang tak ada ni hamzatul qata', ni hamzatul wasal, okey, hamzatul wasal dia tak sebut. Jadi dia masmud tajiri. Masmud tajiri. Apa nama? Okey, nama ni dia bukan benda yang berakal nama. Dia cuma isim saja, isim biasa. Jadi dia pakai ma, dia tak pakai man. Dia tak tanya man ismu tajiri, tak, dia kata ma ismu tajiri. Kalau kita translate, kita guna siapakah nama. Kalau dalam English pun dia kata what is the name ya. Dia tak kata who's the name. Dia kata what is the name. So ma apakah nama? Nama siapa? Nama tajiri. Nama tajiri. Tajiri. Apakah nama at-tajiri? Ismu tajiri Muhammadun. Muhammadun ya. Mahmud. Mahmud. Tajir tu Mahmud. Mahmudun. Lepas tu dia tanya nama. Masmud tabibi. Masmud tabibi. Mudhaf ilaih. Ismu tabibi. Ismu tabibi Sa'idun. Sa'id. Sa'idun. Okay, so ni dia tanya. Man aina sayaratu? Min aina. Kalau ada aina, dia akan pakai min. Dari mana? Where is it from? Dari mana? Min aina. Jadi subjek dia sayaratu tabibi, kereta tabib tadi daripada mana? Dia bagi tahu tadi hazihi sayarati minal Yaban. Jadi sayaratu tabibi minal Yabani. Okey, lepas tu min aina dari mana? Where from? From where? Kalau kita English kan ambil subjek dulu. Where's the sayaratu tajiri, the merchant's car. Merchant's car daripada mana? Where's the merchant car from? Min aina sayaratu tajiri, mudhaf ilaih. Daripada mana kereta at-tajir? Ini boleh direct translation dalam Melayu. Hazihi sayaratu min Amerika. Okey. Dia daripada Amerika. Untuk at-tajiri, kereta tajir ni, kereta merchant ni daripada Amerika. Okey. Next, aina baitut tajiri. Di mana rumah at-tajir tadi? Dia di depan masjid ni. Okay. So, aina baitut tabibi. Aina di mana rumah at-tabib. Rumah tabib di belakang sekolah. Jadi kita jawab baitut tabibi khalfa madrasati ya. Kalau kita madrasati, kalau nak wakaf madrasah. Baitut tabibi belakang madrasah. Khalfal madrasati. Dia macam mudhaf ilaih ya. Kat sini khalfa dengan amama, di depan masjid, amaman masjidi, di belakang sekolah, khalfal madrasati. Okey. Apa nak? Okey.
sempat lagi kita baca Iqra' waktu ni. Okey, ini baca tanpa baris Iqra' waktu. Siapa boleh baca je, Bu? Hazal walidun wa zalikal walidu Muhammad. Okey. Ni dia punya test lah, sama ada pemahaman ada daripada segi baris, daripada segi function ayat. Okey. Okey. Hadza mubtada, al-waladu, the boy, ataupun anak, the boy lah. Jadi this boy, translation dia this boy. This boy, Hazal walidu. Hadzal waladu Khalidun. This boy ni khabar dia. Okay, what about this boy? This boy punya information ni dia nak bagi, nama dia Khalidun. Okay, nama dia tak sebut lah. Perkataan nama tu ismun tu dia tak sebut. Ismu Khalidin. Dia tak sebut. Ismuhu Khalidun. Ismuhu Khalidun. Dia tak sebut. Dia cuma cakap hadzal walad. Okay. Budak ini Khalidun. Dia punya khabar. Jadi mubtada badal, sebab dia alif lam, dia marfu'. Jadi hadzal walad, this boy is Khalidun. And that boy, Zalikal walidu Muhammadin. Waladu. Apa Zalikal waladun Muhammadin. Wazalikal walad, boleh juga macam tu. Kita wakafkan dekat al-walad. Wazalikal walad, ataupun nak full dengan dia punya baris. Wazalikal waladu Muhammadun. Macam tu baca slow-slow. For now lah kita baca slow-slow. Bila dah faham semua, kita baca macam ni lah. Hadzal walad Khalidun. Wazalikal walad Muhammadun. Nampak? Kita wakaf. Bagi senang bercakap. Kalau dengan penuh harakah dia, hadzal waladu Khalidun. Wazalikal waladu Muhammadun. Dapat? Muhammadun. Okey, cuba nombor 2. Hazal rajulu madrasatun wa zalikal rajulu muhandisun. Okey, betulkan sikit. Mudarrisun tu. Mudarrisun. Lelaki ini ialah guru. Betul. Lelaki ini ialah guru dan lelaki itu engineer. Jurutera. Muhandisun. Dapat? Cuba baca lagi sekali. Boleh betul tak? Hazal rajulu mudarrisun wa zalikal rajulu muhandisun. Muhandisun. Dia muhandisun, dia nakirah, dia ada tanwin sebab dia khabar. Khabar dia nakirah. Khabar kalau dia satu perkataan dia memang nakirah. Satu perkataan dia khabar. Muhandisun khabar, mudarrisun pun khabar juga. Dia nakirah, mudarrisun. Dapat Okey, nombor 3. Kepo nama baca kepo. Okey. Betul. Betul. Ini tak payah translate ni. Ini memang dah faham dah kan ni kan. Okey. Nombor 4. Bila baca betul maknanya faham lah tu. Hazi sayaratu li'ali wa tilkal Khalidun. Li, bukan alif lam tu. Itu lam. Yang itu maknanya lam harfu jar.
yang bermaksud milik. Dapat? Jadi dia maknanya li. Li Khalidin. Li Aliyin. Milik Ali. Li Aliyin, milik Ali. Hazihi sayarati li aliyin. Li Aliyin. Mudhaf dia majrur sebab dia dengan harful jar. Watilka li Khalidin. Asalnya Khalidun marfu, bila datang harfu jar dia jadi Khalidin. Jadi li Khalidin. Macam lillahi lah, macam lillahi. Macam alhamdulillahi. Segala puji milik Allah. Ini dan itu milik Khalid. Yang itu milik Khalid. Hadis sayaratu, kereta ini li aliyin, milik Ali. Dapat? Hadis sayaratu li Ali. Ali or aliyin? Li aliyin. Sebab Aliyun nama Arab, dia ada tanwin. Aliyun jadi aliyin. Khalidun jadi li Khalidin. Jadi li Khalidin. Dia tak panjang. Li itu pendek satu harakat. Li Khalidin. Maknanya milik Khalid. Okey, dapat Okey, nombor 5. Hazal babu miftahun wa zalikal babu. Okey, ini mubtada badal khabar. Dia punya pattern dia. Mubtada badal khabar. So khabar mesti nakirah. Maftuhun. Hadzal babu miftahun. Maftuhun maknanya buka, open. This door is open. Dapat? This door is open. And that door is closed. And that door mughlaqun, close. Okey, yang nombor 6. Liman hazihi sa'atu. Okey, liman hazihi sa'atu. Okey. Dia marfu. Subjek. Ya. Li Abbasin. Betul. Li Abbasin. Li Abbasin. So, okey. So ni, ulang balik. So, li ni maksudnya harfu jar li untuk maksud milik. Dalam konteks ni dia maksud milik. Milik Abbas. Milik Ali. Milik Khalid. Milik Khalid. Macam lillah, milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ataupun alhamdulillahi, milik Allah. Li Abbasin. Milik Abbas. Dia pertanyaan dia, milik siapakah liman? Man tu siapa? Jadi li harfu jar dalam konteks ni maksudnya belongs to. Belongs to whom? This watch. Okay, so betulkan grammar. This watch belong to whom? Belong to whom? So here, sebab as-sa'atu ni muannas. Here li Abbasin. Jawapan kepada soalan ni, sebab dia tanya hadi muannas, as-sa'atu adakah mabutah muannas. Jawapan dia ganti nama untuk muannas. Saat tu muannas.
Ni ada ta marbutah. Lagi satu dia pakai hazihi. Kalau dia kata liman haza, dia kena cari benda yang muzakkar. Liman hazal kitabu. Liman hazal kitabu, kena jawab huwa bi Abbasin. Yang ni as-sa'ah. As-sa'atu, watch. Okey, nombor 7. Hazal baiti litabibi. Hazal Hazal baiti. Hazal baiti. baitu. Dia badal lah. Boleh badal. Haza al-baitu. Ada Hamzal. Ni tak efek dengan dia punya baris. Sebab ni sama dengan Hazal juga lah. Hazal baitu litabibi. Betul. Litabibi. Wa lil mudarrisi. Lil mudarrisi. Okey, kita kata lil ni sebab ada alif lam. Lil mudarrisi. Tadi li Abbasin sebab nama Abbas tak ada alif lam. Yang ni lam ni bersambung dengan lam ni sebab asalnya alif lam. Al mudarrisu jadi lil mudarrisi. Nampak boleh baca kan? Ini tak ada tahu tak ada kan? Lil mudarrisi kan? Ini lil mudarrisi. Lil mudarrisi. Asalnya al mudarrisu jadi lil mudarrisi. Jadi dia benda itulah it milik al mudarris. Milik al mudarris. Ia milik mudarris. Apa milik mudarris? Huwa, sebab soalan dia al baitu. Jadi al baitu lil mudarrisi, ataupun kita kata haza lil mudarrisi, ini milik mudarris, ataupun al baitu lil mudarris, ataupun hazal baitu lil mudarris. Okey, nampak benda dia refer pada benda yang sama. Jadi al baitu ni adalah badal. Badal. Dalam ayat ni al baitu dia punya function dia sebagai badal. Okey, nombor 8. Ini soalan. Soalan dengan A. Saya dapat tangkap yang tengah tu lah. Hazihin darajatu. Ad-darajah. Apa dulu? Ad-darajah. Darajatu. Hazihin darajah. Basikal Ini basikal. Ad-darajatu. Ad-darajatu. Okey. Ni milik anak muazzin, mudhaf ilaih. Ibnu muazzin. Ibnu muazzin. Jadi libnu sebab yang ni hamzatul wasal. Jadi libnu. Ni ada sebab hazihil darajatu dia pakai li. Untuk isim dia pakai li. Untuk isim dia pakai li. Always pakai li. Li ibnu atau li ibni. Jadi libni. Li ibni. Jadi libni. Dapat? Li ibni milik anak al-muazzin, milik anak muazzin. Dapat kan? Sebab ini ada hamzatul wasal yang dia ajar, kita dah belajar dulu. Ibni dengan ismun dia pakai ibnun dengan ismun dia pakai hamzatul wasal. Jadi bila datang li, alif tu masih ada, cuma dia tak pronounce dia. Bila datang lam harfu jar ni, alif ni masih ada tapi dia tak pronounce. Libni muazzini. Libni muazzini. Mudhaf ilaih harfu jar. Naam.
Okey, nombor 9. Kita habiskan ni. Sambung. Jangan selesai video. Sambung. Telefon mana ada? Okey. Ha? Ha. Okey. Mim nun yang pertama tu dia tanya siapa budak ni? Siapa budak ni? Translation lah. Hazal Walidu. Ya, baca macam mana? Cuba. Man hazal walad. Man hazal waladu. Waladu. Al waladu. Okey, jadi al waladu ni ini badal. Man hazal walad. Man hazal waladu. Man haza al waladu. Macam-macam cara nak baca. Man haza al walad. Man haza al walad. Man haza al waladu. Man haza al waladu. Wattalibi minasini. Wa talibun. Talibun. Jadi min nun mati bertemu dengan sukun lagi satu. Sukun bertemu sukun jadi min akan pakai alif. Jadi minafin. 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 Ingat tu. Min sukun bertemu dengan sukun alif lam jadi minafin. Minafin. Huwa talibun. Jadi dia makrifah ganti nama. Jadi ini huwa mubtada, talibun ni khabar. Huwa talibun. Minafin. Jar wa majrur. Talibun ni dalam bentuk nakirah sebab dia khabar. Dapat? Okay, nombor 10. Qadimun jiddan. Okey, huwa mubtada, qadimun nakirah sebab dia khabar. Jiddan, jiddan very, very old. Qadimun jiddan, very old. So dia letak very tu kat belakang sekali. Apa nama dia? Dia panggil taukid. Dia lagi lepas tu dia pun baris fathah. Baris fathah yang menunjukkan yang ini is more information yang dia bagi untuk qadimun. Wa qadimun jiddan. Qadimun jiddan, very old. Jiddan, jiddan. 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 Jiddan maksudnya very, sangat, sangat tua, sangat lama. Jadi dia tanya ni, adakah ini rumah baru? Adakah ini rumah baru? Kalau kita translate lah. Ataupun is zalika that house. Maknanya ni zalika that house. So baitu ni badal. So that house, is that house new? Is that house new? Okay, jawapan dia no. It is very old. It is very old. So very ni tambahan kepada khabar. Ini khabar. So very ni tambahan, more information kepada qadimun. Qadimun. Jadi dia letak baris fathah. Okay. Jiddan. Dia ada istilah grammar dia. Nanti kita akan bincangkan pasal ini. Jiddan, very, very old. Qadimun jiddan, very old. Okay, macam good apa? Good. Thayyib apa? Khairun. Khairun jiddan, very good. Khairun jiddan. Tapi orang jangan pakai lah. Tapi nak contoh pemakaian perkataan jiddan, very. Sangat, sangat, sangat lama. Ataupun ni jadidun jiddan, very new. Jadidun jiddan, very new.
perkataan jiddan saja. Okey, nombor 11. Hadhihi sayyaratu minal Yabani Hmm? wa tilka minal Amerika. Amerika. Okey, betul. Amerika. Bila betul dia punya harakah tu, maknanya kita dengan sendiri kita faham nahu dia, kita faham grammar dia. Jadi betul lah apa nama harakah dia. Kalau perlu nak translate, beritahu. Okey, bawah sekali, nombor 12. Hadza sikinu minal Almania. Almania. Akodu minal Inkaltaro. Okey. Kalau baca ni sendiri-sendiri, kan, kita ada companion dia, keyboard ni, dia akan bagi tahulah makna tu. Especially bila kita sampai dekat vocabulary ni. Tadi apa? Almania. Nampak? Almania. Germany. Inkaltaro. Inkaltaro. Ini Amerika. Okey. Ni Al-Iraq. Swiss raw, Switzerland. As-Sikinu kita jumpa tadi. It's a knife. Okay. So ini komponen dia. Bila kita baca sendiri-sendiri kita nak faham. Okay. So yang saya bantu bagi faham grammar. Jadi this knife is from Germany and that ni Al-Mulaqah ni sudu kita dah jumpa dah sebelum ni. Sebab tu dia tak bagi baris apa-apa. Al-Mulaqah minal Inkaltaro. Dia ada tahu syaddah Inkaltaro. Kalau sini tak ada syaddah Inkaltaro. England. Inkaltaro. Okey. Ni perkataan asing Jadi dia ada alif dekat ujung ni. Jadi walaupun ada min dekat sini, sebelum dia ada min, itu yang dia nak ajar kita. Sebelum pun dia ada haful jar. Haful jar dia akan buat isim yang selepasnya tu jadi majrur, baris bawah. Tapi sebab ini ada alif sini, jadi walaupun ada min, dia ada di exception lah. Sebab lagi pun dia bukan kataan Arab, kataan asing. Jadi min ni tak ada efek lah. Tapi dia punya state tetap juga majrur. Kita kata fi mahalli, perkataan Inkaltaro ni fi mahalli jar. Sebab sebelum dia tu huruf jar. Fi mahalli jar, fi mahalli majrur. Dia majrur. Kita tetap kata dia majrur. Sebab sebelum dia ada huruf jar. Walaupun baris dia tak boleh diubah. Dapat Okey. Dapat Sebab dah pukul 11 dah. Kita stop setakat ni. Okey, besok kita sambung. Konsep yang dia nak bagi, dia nak ajar dalam part ni, konsep yang nak perkenalkan dalam ni badal. Badal kita jumpa dia selepas mubtada. Mubtada yang case yang kita jumpa ni, selepas mubtada ni ismu isyarah. Lepas tu dia datang dengan alif lam. Dia datang dengan ma'rifah. Jadi dia dipanggil badal. Kita kita tutup Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.